dalam salat. Kedudukan sujud ini sendiri merupakan rukun yang mana tidak mungkin seseorang itu sah salatnya tanpa melakukan perbuatan sujud di dalam salat. Bahkan sujud ini pun disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam Quran banyak kali. Selain daripada rukuk, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang sujud. Ya, antaranya dalam surah Al-Alaq. Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Alaq yang ayat yang last sekali, ya, saya lupa ayat tu. Wasjud waqtarib, hendaklah kamu sujud dan hendaklah kamu menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sujud merupakan satu tuntutan. Bahkan kalau kita tengok sujud ni sendiri, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia punya, orang kata apa, dia punya bentuk tu menunjukkan kepada kita bahawasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah hamba Allah yang mana merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin seseorang hamba dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dalam keadaan dia sujud. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a, yang bermaksud manusia ni paling hampir dengan Tuhan dia adalah waktu dia sujud. Sangat-sangat hampir dengan Tuhan adalah apabila dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aktsirud du'a, maka hendaklah kamu memperbanyakkan doa ketika mana kamu sujud kepada Allah. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, agama Islam ni dia mewajibkan orang dia untuk sujud bila salat. Wajib dalam salat 17 rakaat ni wajib untuk sujud 2 kali bagi satu rakaat. Tak kira siapa dia, tak kira pangkat dia apa, daripada Perdana Menteri, daripada menteri, sampailah kepada orang yang mencuci toilet, yang ambil upah cuci toilet orang lain, tukang cuci umpamanya, daripada raja yang memerintah negara sampailah kepada orang yang jadi konduktor bas. Semua mereka wajib untuk sujud kepada Allah. Ia merupakan satu isyarat, ya, ia merupakan satu isyarat kepada kita bahawasanya manusia ni di sisi Allah sama aja. Kepala kita yang mulia ni bila berdepan dengan Allah, kita letakkan di tempat yang paling rendah, iaitulah di atas lantai. Tempat yang paling rendah. Sebab itu Islam merupakan satu agama yang merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghina diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia ni tak ada apa, tuan-tuan. Manusia ni tanpa ada rahmat dan nikmat daripada Allah, manusia ni tak ada apa. Tak mampu untuk hidup dalam dunia. Bumi Allah Ta'ala cipta, hidung Allah Ta'ala cipta, mata Allah Ta'ala cipta, anggota Allah Ta'ala cipta. Semua yang ada pada manusia Allah Ta'ala kurniakan. Jadi sebab itu kita untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam ni diwajibkan untuk sujud di dalam solat fardu. Untuk sujud di dalam solat fardu. Berapa kali kena wajib sujud dalam solat fardu ni? 2 kali dalam satu rakaat. Kita ada 17 rakaat yang wajib kita buat. So kali 2 lebih kurang 34 kali wajib untuk kita letakkan kepala kita di atas lantai, tempat yang rendah, untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jal, untuk menunjukkan bahawasanya kita adalah hamba. Kepala yang paling tinggi dalam anggota badan manusia, kepala inilah yang kita rendahkan. Selari dengan anggota badan yang lain seperti kaki dan lutut, menunjukkan kepada kita nak menunjukkan kepada Allah Azza wa Jal, aku merupakan hamba yang taat, aku merupakan hamba yang hina, aku merupakan hamba yang merendah diri pada kamu wahai Tuhan. Itulah isyarat daripada sujud. Baik, kita nak bincang tentang sifat sujud. Sifat sujud tu sendiri, kedudukan hidung dan tumit ketika sujud. Baik, dalam salat kita wajib sujud atas 7 anggota. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Pandangan majoriti ulama, 7 anggota ni wajib untuk diletakkan di atas lantai ketika sujud. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala al-jabhah wa asyara biyadihi ala anfih wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain wala nakfital thiyab wala nakfital thiyab wasy'ar
yang bermaksud hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, yakni 7 anggota, iaitulah dahi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun mengisyaratkan kepada hidung. Tangan Nabi itu Nabi sebut dahi, kemudian Nabi mengisyaratkan dengan hidung, mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidung. Kemudian wal yadain, Nabi SAW menyebutkan dengan 2 tangan, war rukbatain, dan juga 2 lutut, wa atrafil qadamain, dan 2 hujung jari kaki, ya. Wala nakfit athiyab wasy'ar, nakfit athiyab wasy'ar, dan aku diperintahkan supaya jangan melipat, supaya kami ni jangan melipat pakaian dan jangan mengikat rambut. Bagi orang lelaki lah, jangan mengikat rambut. Ini perkara yang makruh di dalam salat dan kita akan bincang nanti insya-Allah. Baik, apabila Nabi SAW mengisyaratkan kepada hidung, adakah hidung termasuk dalam anggota yang wajib dalam sujud? Ini perbahasan para ulama. Maksudnya bila Nabi SAW menyebutkan dahi, kemudian Nabi mengisyaratkan kepada hidung, jadi hidung ni wajib tak untuk diletakkan sewaktu kita sujud ataupun tidak? Berlaku perbahasan pandangan dalam kalangan ulama. Di sana terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang hukum meletakkan hidung. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa meletakkan dahi atau hidung adalah pilihan di dalam sujud. Maksudnya, kalau seseorang tu dia nak sujud, letak dua-dua bagi ikut mazhab Hanafi, letak hidung dan letak dahi, ia merupakan yang terbaik. Itu yang paling baik sekali. Kerana Nabi menyebutkan tentang dahi, kemudian Nabi SAW menunjukkan kepada hidung. Yang ni yang terbaik, letak dua-dua. Maksudnya letak dahi, lepas tu letak hidung di atas lantai. Itu yang terbaik bagi mazhab Hanafi. Tetapi dari sudut hukum asal, dua-dua tu adalah pilihan. Maksudnya kalau nak buat salah satu, sujud menjadi sah. Sujud menjadi sah. Jika seseorang, sebab itu Hanafi kata, jika seseorang meletakkan dahinya sahaja tanpa hidung, maka sujudnya sah tanpa makruh. Dia kata asalnya dahi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang dahi. Nabi sebut dahi, dia kata dahi ni asal. Siapa yang letak dahi tak letak hidung, sah salat tanpa ada makruh. Tetapi dia kata, manakala jika dia meletakkan hidungnya saja tanpa dahi, sujudnya itu dikira sebagai sah. Salatnya sah tapi makruh. Tapi tak digalakkan letak hidung saja. Jadi kalau letak hidung je, mungkin hidung dia mancung agaknya, dia letak hidung je, dahi tak letak. Kalau ikut Hanafi, sujudnya sah tetapi makruh. Baik, mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan bahawa meletakkan dahi adalah wajib ketika sujud. Jadi kalau ikut majoriti ulama, pandangan kedua ni pandangan majoriti. Majoriti ulama kata sesiapa yang sujud dia tak letak dahi, tak boleh. Kerana dahi adalah wajib. Ini kerana dia kata meletakkan dahi adalah wajib ketika sujud. Meletakkan hidung pula adalah sunat. Dia kata letak hidung ni sunat je. Sebab tu Nabi sebut dahi. Nabi tak sebut hidung. Nabi cuma isyarat je pada hidung, dia kata. Kenapa Nabi isyarat pada hidung? Kerana hidung tu sunat. Buktinya apa? Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari kalau tak silap saya, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dahi sahaja, Nabi tak langsung mention tentang hidung, dan Nabi tak tunjuk pun pada hidung. Maka sebab itu majoriti ulama berpandangan sujud itu adalah sujud di atas dahi itu adalah wajib. Manakala di atas hidung adalah sunat. Kalau sujud di atas hidung semata dahi tak kena,
ini merupakan perkara yang membatalkan solat, ya. Maka sebab itu dalam alasan mereka kata ini kerana terdapat hadis yang menyatakan dahi sahaja tanpa disebutkan hidung. Ini menunjukkan meletakkan hidung di lantai adalah sunat. Meletakkan hidung di lantai adalah sunat, manakala meletakkan dahi adalah wajib, adalah rukun. Baik. Kemudian mazhab Hambali dalam riwayat yang lain mengatakan, Hambali ada dua pandangan lah. Satu pandangan mengatakan dahi ni wajib, hidung sunat bersama dengan majoriti. Manakala mazhab Hambali dalam riwayat yang kedua mengatakan meletakkan dahi dan hidung adalah wajib. Dua-dua wajib, dia kata, dalam sujud. Ini kerana apabila Nabi SAW menyebutkan dahi dan mengisyaratkan kepada hidung, ia menunjukkan dahi dan hidung dikira sebagai satu anggota ketika sujud. Isyarat tangan Nabi SAW, isyarat tangan Nabi kepada hidung tu ketika menyebut dahi menunjukkan dahi dan hidung merupakan satu anggota. Tetapi menurut pendapat yang sahih, hidung hanyalah sunat, tidaklah wajib. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua, iaitu pendapat majoriti ulama yang mengatakan dahi ni adalah wajib, manakala hidung adalah sunat, ya. Saya cenderung kepada pendapat kedua, iaitu meletakkan hidung ke lantai ketika sujud adalah sunat. Jika dia meninggalkan sentuhan hidung pada lantai, maka sujudnya tetap dikira sebagai sah, cuma dia tak dapatlah pahala sunat. Buktinya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menyebut hidung sebagai anggota dalam sujud. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah sebut dahi je, Nabi tak isyarat pun hidung, ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yasjuda ala sab'ati a'dha wala yakuffa sya'ra wala thawba al-jabhah wal yadain wal rukbatain wal rijlain. Yang mana kata Ibnu Abbas, Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Wala yakuffa sya'ra wala thawba. Dan Nabi SAW diperintahkan supaya untuk tidak melipatkan, mengikat rambutnya di dalam salat, dan tidak melipatkan bajunya. Al-jabhah. Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tu. Yang pertama adalah dahi, yang kedua wal yadain, yang kedua adalah kedua tangan, maksudnya tangan ada 2, campur dahi 3 lah. Wal rukbatain, dan 2 lutut, so 5. Kemudian wal rijlain ni kaki lah, hujung kaki, ya, yang mana 2 juga, maka 7 anggota, 7 anggota. Baik. Kemudian hadis ni hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, ya. Jadi meletakkan hidung di atas lantai ni merupakan sunat mengikut pandangan yang sahih. Sebab hadis Ibnu Abbas yang kedua yang saya bacakan ini jelas Nabi langsung tidak menyebutkan tentang hidung. Kalaulah Nabi SAW berpandangan bahawasanya hidung tu adalah perkara yang dituntut, maka ataupun perkara yang diwajibkan untuk kita lakukan waktu sujud, dah tentu Nabi akan sebut setiap masa. Bila mana Nabi SAW dalam hadis yang kedua ni, ya, Nabi tak mention langsung tentang hidung, menunjukkan hidung ni ada waktu Nabi sebut, ada waktu Nabi tak sebut. Nabi nak memberi isyarat kepada kita, ia bukanlah satu kewajipan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Kemudian perbahasan berikutnya, tumit kaki. Tumit kaki nak letak macam mana? Ya, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tapak kaki, ya. Tapak kaki ni tuan-tuan, kalau kita tengok macam-macam orang dok ada. Ada yang renggang, ada yang rapat. Jadi macam mana nak menentukan tapak kaki kita waktu sujud ni? Yang mana satu yang dituntut, yang mana satu yang bagus, yang mana satu menurut kepada sunnah? Setelah kita letakkan kaki, hujung kaki di lantai waktu kita sujud, kita diperintahkan untuk
rapatkan tumit ke? Bukan tumit. Tumit dan juga tapak kaki ataupun renggangkan. Itu perbahasan yang kita nak bincang sekarang ni. Adapun permasalahan tumit kaki ketika sujud, adakah ia perlu direnggangkan atau dirapatkan? Nak renggang ke nak rapat? Di sini ada perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama. Ada perbezaan pandangan. Pertama, majoriti ulama termasuk mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengatakan bahawa disunatkan untuk merenggangkan dua lutut dan kakinya ketika sujud. Majoriti ulama kata renggang. Maksudnya kalau kita sujud, kita renggangkan kita punya kaki belakang tu. Kan kaki berdiri kan? Kaki kita berdiri bila kita sujud tu. Kaki kita berdiri, hujung kaki kita letakkan di lantai. So dua kaki tu kita renggangkan. Kenapa renggang? Kerana mereka berdasarkan kepada hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu yang mana dia berkata tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia kata Nabi ni wa iza sajada farraja baina fakhidhaihi ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidhaihi, yang bermaksud bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud saja Nabi merenggangkan kedua pahanya dan Nabi merenggangkan dia punya perut daripada kedua pahanya. Maksudnya Nabi SAW bila sujud, dia renggangkan paha, kemudian dia renggangkan perut daripada paha. Maksudnya Nabi ni dia bukan sujud dalam keadaan perut dia rapat pada paha. Renggangkan sedikit. Renggangkan sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Manakala majoriti ulama dia guna hadis ni lah. Tetapi berdasarkan penilaian para ulama hadis, hadis yang mereka gunakan ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan maksud merenggangkan kedua pahanya adalah merenggangkan antara kedua paha, kedua lutut dan kedua tapak kaki. Asy-Syaukani bila dia bawa hadis ni dalam Nailul Autar, dalam kitab dia Nailul Autar, dia kata bila sahabat ni Abu Humaid ni dia kata Nabi merenggangkan dua paha. Bila renggang dua paha dah tentu dua kaki pun renggang. Bila dah renggang dua kaki, dua betis, dah tentulah kaki yang hujung sekali itu pun renggang, dia kata. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Hadis yang dhaif. Okey, di sana ada pendapat kedua. Ada pendapat yang kedua, disunatkan untuk merapatkan kedua kaki dan tumit ketika sujud. Ini pendapat kedua, ini pendapat minoriti ulama. Dia kata kedua kaki, tapak kaki dirapatkan, dia kata. Ini merupakan pendapat Hanafi. Hanafi kata elok rapat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi alqiblah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, satu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tu mungkin malam giliran Aisyah radhiyallahu anha untuk tidur dengan Nabi. Tiba-tiba tengah malam Aisyah sedar Nabi tak ada. Tengah-tengah malam Aisyah sedar Nabi hilang. Maka Aisyah pun mencari. Sedangkan sebelum dia sedar Nabi hilang ni, Aisyah kata, sedangkan Nabi ada dengan aku sebelum ni di atas katil bersama. Tiba-tiba Aisyah cari-cari dan aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud dalam keadaan tumitnya dirapatkan dan jari jemarinya itu dihalakan menghadap kiblat. Jari kaki dia, jari kaki dia dan juga jari tangan dia dihadapkan ke arah kiblat. Maksudnya Nabi tangan dia tu menghadap ke arah kiblat, kaki dia pun dilipatkan menghadap ke arah kiblat dan Nabi merapatkan kedua kakinya. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis ini memang jelaslah sebut Nabi rapatkan kaki. Jadi kalau tuan-tuan tengok muka surat 120 tu, itu di antara contohlah macam mana nak merapatkan kaki. Baik. Hadis ni secara jelas menyebutkan dirapatkan tumit. Tetapi hadis ni riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dan Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, yang mana kedua-dua ini, riwayat ini walaupun datang daripada dua jalur, Al-Hakim riwayat, Ibnu Khuzaimah pun riwayat, tetapi hadis ini tidak begitu kukuh ataupun tak sahih. Tambahan lafaz tu,
kisah yang Aisyah cari Nabi ni sahih. Tetapi kisah yang Nabi merapatkan dua kaki tu, tambahan lafaz tu tak sahih. Kenapa? Kerana tambahan lafaz itu datang daripada seorang perawi yang namanya Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi, yang mana dia mempunyai sedikit kritikan. Maksudnya dia itu ingatan tak apa kuat. Tambahan pula, asal hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kisah Aisyah cari Nabi, tiba-tiba Aisyah nampak Nabi sedang sujud tu ada dalam Sahih Muslim. Tapi tambahan lafaz yang Nabi rapatkan tu tak ada dalam Sahih Muslim. Sebab itu saya kata, dan tambahan lafaz merapatkan kaki ini tidak ada. Maka Syekh Muqbil ni Muqbil Al-Wadi'i, seorang ulama hadis daripada Yaman, dan juga Syekh At-Tarifi daripada Arab Saudi meragui kesahihan hadis ini. Jadi kalau ikut Syekh Muqbil dan juga Tarifi, dia kata tambahan lafaz yang Nabi merapatkan kaki itu adalah tambahan yang tidak sahih. Ia datang daripada perawi yang tidak kukuh. Akan tetapi, jadi kalau kita tengok pendapat minoriti yang menggunakan hadis yang jelas ni tak sahih, tak kuat lah. Tetapi di sana ada isyarat yang lain daripada hadis sahih, tuan-tuan. Di sana ada hadis yang lain dalam hadis sahih yang menunjukkan bahawasanya Nabi SAW merapatkan kaki. Memang ada. Memang ada yang mana Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, sewaktu malam Nabi hilang, Aisyah cari Nabi. Aisyah radhiyallahu anha cari Nabi, tiba-tiba bila Aisyah cari, kaki Aisyah, tangan Aisyah telah landing betul-betul di atas kedua kaki Nabi. Jadi kat sini kita tengok kalau betul-betul Nabi renggangkan kaki, macam mana tangan Aisyah boleh landing di atas dua kaki Nabi? Bila Aisyah kata dia landing tangan dia betul-betul landing di atas dua kaki Nabi, ini secara tidak langsung membuktikan kepada kita bahawasanya kaki Nabi sewaktu solat dah tentu rapat. Sebab tu Aisyah boleh letak tangan dia betul-betul landing di atas kaki, dua kaki Nabi. Bukan satu, dua. Berdasarkan kepada hadis Aisyah, saya sebut di situ, muka surat 120. Akan tetapi, terdapat hadis sahih yang secara tidak langsung menunjukkan bahawa tumit Nabi SAW rapat ketika sujud. Secara tak langsung. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Hadis riwayat Muslim. Yang mana Aisyah kata, pada satu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada katil aku. Aku tidur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas katil. Kemudian Nabi hilang. Faltamastuhu, dan aku cari Nabi. So, aku cari kat mana Nabi? Dalam gelap masa tu. Fawaqa'at yadi, tiba-tiba tangan aku betul-betul terjatuh di atas tapak kaki Nabi keduanya. Dua batni qadamai. Dua tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa fil masjid, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, wa huma mansubatan, dan pada waktu tu kedua kaki Nabi sedang tegak berdiri. Jadi kalau ikut kat sini, Aisyah ni dia cari Nabi. Dia cari, tiba-tiba tangan dia landing di atas dua kaki Nabi, menunjukkan kaki Nabi rapatlah. Jadi ulama kontemporari seperti Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin mengatakan sunnah dirapatkan berdasarkan kepada hadis sahih Muslim di atas, kerana bagaimana Aisyah boleh menyentuh tapak kaki Nabi kedua-dua tersebut jika ia direnggangkan. Ini isyarat ia rapat ketika baginda sedang sujud. Jadi maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau ikut kepada isyarat hadis ni, jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi merapatkan kakinya ketika sujud. Peha direnggangkan, manakala kaki dirapatkan. Baik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini hanya sunnah saja. Jadi kalaulah kata orang tu dia renggangkan juga kakinya, tidaklah menjadi satu kesalahan. Tidaklah menjadi satu, orang kata apa? Satu benda yang berdosa ataupun membatalkan solat. Yang ni hanya sunnah sahaja. Bukanlah satu tuntutan. Jadi kita kena faham benda ni. Saya kena sebut juga benda ni supaya orang tak menuduh orang lain ataupun tidak menghukum solat orang lain hanya semata-mata kerana
perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ini masalah ijtihad. Ini masalah ijtihad. Sebab itu kita kata kalau ikut pendapat saya elok dirapatkan. Tapi kalau kita tengok ada orang dia renggangkan, tak apalah dia ikut pendapat majoriti ulama. Mereka juga ulama, masing-masing ada kefahaman masing-masing. Baik, maklumat tambahan. Larangan sujud seperti anjing. Kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi SAW dalam hadis tak suka kita ni ikut perbuatan. Dalam hadis lah, dalam beberapa hadis ada Nabi tak suka kita ikut perbuatan binatang, tak bagi sama dengan gerakan binatang. Antaranya inilah, iaitu jangan sujud seperti anjing. Jika diperhatikan dalam beberapa hadis Nabi SAW, baginda melarang orang yang bersalat untuk meniru bentuk gerakan seperti haiwan. Antara larangan yang disebut dalam hadis ialah larangan sujud seperti anjing. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, Nabi berkata, "I'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'ihi in bisatal kalb." Nabi kata, hendaklah kamu seimbang di dalam sujud. Seimbangkan diri kamu dalam sujud. Maksudnya jangan terlalu rapatkan perut dengan peha, dan jangan terlalu renggang sampai nampak macam nak menerap dah. Seimbang di dalam sujud. Wala yabsut ahadukum zira'ih. Jangan pula salah seorang daripada kamu ini menghamparkan kedua tangannya, kedua lengannya seperti mana anjing menghamparkan tangannya di dalam waktu dia duduk. Maksudnya kalau kita nak sujud jangan hamparkan. Jadi kalau tengok muka surat 122 tu, saya ada sebutkan, saya ada letakkan gambar, iaitu siku ni tuan-tuan, waktu kita sujud, siku ni jangan letak dekat atas, jangan letak di atas tempat sujud. Jangan letak di atas lantai lah, jangan letak di atas sejadah. Nampak macam anjing sedang duduk. Nabi SAW makruhkan perbuatan ini. Nabi tak benarkan kita buat kerana ia menyerupai perbuatan anjing yang sedang duduk. Maka sebab itu hadis ini menunjukkan makruh bagi seseorang yang salat untuk menghamparkan lengannya ke lantai seperti anjing. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Ini disebut oleh para ulama makruh. Tapi kalau buat juga salat tidaklah menjadi batal. Cuma ia makruh. Baik. Kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu melipat lengan baju ketika salat. Baik. Di antara perkara makruh dalam salat juga ialah melipat lengan baju ketika salat. Termasuk juga melipat kaki seluar. Termasuk dalam perkara yang makruh. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang disebutkan tadi. Yang saya sebut tadi tentang sujud. Ibnu Abbas kata, Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Disebut 7 anggota, lepas tu disebut juga dilarang untuk melipat baju dan juga mengikat rambut. Ya, so perkara yang disebutkan makruh di dalam salat ini ialah melipat lengan baju. Melipat lengan baju ni adalah perkara yang makruh. Baik. Majoriti ulama mengatakan hukum makruh ini terpakai secara umum, sama ada seseorang itu melipat lengan bajunya ketika ingin salat atau sememangnya dia sudah melipat lengan bajunya kerana kerjanya sebelum salat atau seumpamanya. Katalah orang tu dia memang jenis kalau dia kerja dia memang lipat baju. Bila nak salat dia kena leraikan. Dia kena leraikan tangan bajunya tu. Sebab makruh untuk salat dalam keadaan melipat lengan baju dan melipat kaki seluar. So kena leraikan, kena lepaskan. Ini menurut majoriti ulama. Sebab itu Ibn Hajar kata, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ni dia kata al-jumhur fa innahum karihu dhalik lil musalli sawa'un fa'alahu fi salah aw qabla an yadkhula fiha wattafaqu ala annahu la yufsidu salah. Yang bermaksud majoriti ulama mereka berpandangan makruh melakukan perkara itu untuk orang yang salat. Untuk orang yang salat, sama ada dia lakukan itu dalam salat ataupun dia lakukan tu sebelum dia masuk salat. Sebelum dia masuk salat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama ada dia memang dah lipat lengan baju dia sebelum dia masuk solat ataupun waktu dia nak solat baru dia lipat, yang ni
ya, tetap makruh pada majoriti ulama. Tetap makruh pada majoriti ulama. Wattafaqu, tetapi majoriti ulama berpandangan, mereka bersepakat mengatakan, mereka mengatakan annahu la yufsidu. Siapa yang solat dalam keadaan melipat lengan bajunya, solatnya tidaklah terbatal. Solatnya tidaklah terbatal, solatnya tetap sah. Kerana benda ni tak termasuk dalam perkara yang membatalkan solat. Sebaliknya perkara ini termasuk dalam perkara yang makruh sahaja di dalam solat. Menurut mereka, hikmahnya ialah supaya tidak menyerupai orang yang takabur sehingga tidak mahu menjatuhkan bajunya ke lantai. So di antara hikmah adalah supaya nampak kita ni bila nak salat, kita tak mengangkat baju. Kita tak mengangkat baju daripada tempat sujud. Seolah-olah macam lantai tu kotor pula. Jadi oleh kerana benda ni nampak macam ada persamaan dengan orang yang takabur, maka Nabi SAW tidak galakkan untuk kita buat. Ini pendapat majoriti ulama. Tetapi di sana ada pandangan yang lain, iaitu pandangan mazhab Maliki. Manakala mazhab Maliki, ya, mengatakan jika seseorang melipat lengan bajunya semata-mata untuk salat, maka ia makruh. Jika sememangnya dia melipatkan baju sebelum dari salat kerana kerjanya menuntut dia melakukan demikian, maka tidak makruh. Maliki kata, kalau dia ni sebelum masuk salat memang dah lipat lengan baju, maka kalau dia salat dalam keadaan lipat lengan baju, tak ada masalah. Yang makruh pada mazhab Maliki, sebelum solat dia tak lipat, dalam solat dia lipat, bila nak solat dia lipat, dan itu makruh. Ikut mazhab Maliki. Tetapi saya kata tidak dinafikan di sini bahawa pandangan majoriti ulama lebih selamat dan berhati-hati kerana hadis itu umum, iaitu tidak membezakan di antara sama ada dia buat sebelum di luar solat ataupun di dalam solat. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita panggil apa? Kalau kita nak selamat lah. Kalau kita nak selamat, kita tak perlulah untuk melipat lengan baju. Biarkan saja dia berada dalam keadaan yang biasa. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita terlupa pun dalam solat, kita boleh pelan-pelan kita leraikan. Pelan-pelan kita leraikan. Supaya gerakan kita tu tak terlalu banyak lah. Wallahu a'lam. Baik. Cara duduk antara dua sujud. Cara sujud di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah rukun di dalam salat. Ini yang disebut oleh para ulama. Jadi maksudnya kalau kita tengok para ulama, dia kata duduk antara dua sujud ni benda yang mesti dibuat. Tak boleh kita sujud kali kedua tanpa kita duduk. Dia angkat sikit je, lepas tu dia turun balik. Tak boleh, tak sah. Tak sah. Jadi dia mesti untuk duduk dulu di antara dua sujud tu. Di antara dua sujud. Baik. Tuan-tuan, saya ni ada kecemasan ni. Bateri saya dah 33%. Nanti kalau saya punya komputer ni terpadam, saya lupa nak bawa charger sebab saya tak ada kat rumah hari ni. Saya di luar. Jadi kalau bateri saya terpadam, insya-Allah saya akan sambung dengan saya punya handphone lah jika ada kesempatan nanti insya-Allah. Ni ada 33% lagi. Saya cuba. Baik. Duduk di antara dua sujud adalah rukun di dalam salat. Adalah rukun di dalam salat. Terdapat beberapa cara duduk antara dua sujud yang disebutkan di dalam hadis. Kalau kita tengok duduk antara dua sujud ni ada beberapa cara lah. Dia bukan hanya satu cara, dia ada dua cara. Yang saya tengok ada dua cara lah. Yang pertama, duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Duduk iftirash ialah kita duduk dalam keadaan kaki kiri kita hamparkan, kita baringkan dia ke lantai, duduk atas dia, dan kaki kanan kita tegakkan begitu. Itu adalah duduk iftirash dipanggil. Duduk menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Baik. Ibnu Umar mengatakan, inna minas sunnah fi salah an tudji'a rijlakal yusra wa tansibal yumna idza jalasta fi salah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Yang bermaksud, sesungguhnya termasuk dalam perkara sunnah di dalam salat ialah apabila engkau membaringkan kaki kiri engkau dan engkau menegakkan kaki kanan kau jika engkau duduk di dalam salat. Jadi Ibnu Umar ni dia sebut, walaupun ini perkataan dia, tetapi bila dia menyandarkannya kepada sunnah, dia kata inna minas sunnah, termasuk dalam perkara sunnah.
Bila disebut termasuk dalam perkara sunnah, maksudnya benda ni memang Nabi SAW buatlah. Nabi SAW buat. Bukan sahabat saja buat, sahabat tengok Nabi buat. Ibnu Khuzaimah menjadikan hadis ini sebagai sandaran untuk mengatakan sunnah duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud. Jadi kalau tengok muka surat 125 daripada buku yang saya tulis tu, saya dah letakkan gambar kat situ. Itulah duduk iftirash, iaitu duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Yang tu. Daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, fa iza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa iza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Humaid kata, Nabi ni bila duduk pada rakaat yang kedua, Nabi akan duduk di atas kaki kirinya dan Nabi akan menegakkan kaki kanannya. Ini duduk tasyahud awal lah. Sebab tu saya kata tadi, duduk antara dua sujud pun ya, duduk tasyahud awal pun ya. Kedua-duanya sama, iaitu duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Baik. Wa iza jalasa fi raka'atil akhirah, bila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, Nabi akan mendepankan sedikit kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan Nabi akan menegakkan satu lagi kakinya, iaitu kaki yang lain, wa qa'ada ala maq'adatih, dan Nabi akan duduk di atas punggungnya, Nabi akan duduk di atas pinggulnya. Duduk di atas lantai. Jadi kalau kita tengok kat sini, duduk pada tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Duduk atas punggung di atas lantai, punggung biar letak atas lantai, kaki kiri kedepankan sikit, kita keluarkan di bawah kaki kanan dan kita tegakkan kaki kanan. Maka itu adalah sunnah untuk duduk tasyahud akhir. InsyaAllah kita akan bincang bila sampai bab tu nantilah. Itu cara yang pertama, iaitu iftirash. Yang ni biasa orang buat. Yang ni biasa orang buat. Yang kedua, duduk iqa'. Ini juga sunnah di dalam salat ataupun di dalam duduk antara dua sujud. Apa itu iqa'? Duduk iqa' yang sunnah. Sebab saya sebut iqa' yang sunnah kerana iqa' ni ada yang sunnah, ada yang dilarang dalam hadis. Ada hadis Nabi SAW larang duduk iqa'. Ada hadis Nabi kata, Ibnu Abbas kata iqa' ni sunnah. So ada dua cara iqa'. Satu iqa' yang makruh, satu lagi iqa' yang sunnah. Iqa' yang sunnah yang kita akan bincang ni iaitu duduk iqa' yang sunnah ialah duduk di atas kedua tumit kaki. Duduk atas dua tumit kaki dan meletakkan lutut di lantai. Kita lipat kita punya kaki berdiri tegak dua-dua, kemudian punggung kita letak betul-betul di atas tumit. Itu duduk iqa' yang sunnah antara dua sujud. Sebab ada sebahagian orang dia letak iqa' ni waktu tasyahud awal pun dia bantai duduk macam tu. Yang tu tak sunnah. Yang sunnahnya adalah duduk antara dua sujud waktu iqa'. Waktu iqa' ni duduk antara dua sujud saja yang dikatakan sebagai sunnah berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. So bila kita duduk antara dua sujud ada dua pilihan. Sama ada nak duduk atas kaki kiri, tegakkan kaki kanan, ataupun tegakkan kedua-dua kaki, duduk atas tumit. Duduk atas tumit kaki. Tengok dekat contoh tu muka surat 126 tu ada gambar. Yang ni sunnah, iaitu Taus tabi'in. Dia mengatakan, qulna libni Abbas fil iqa' 'ala al-qadamain faqala hiya sunnah faqulna lahu inna lanarahu jafa' birrajul faqala ibn Abbas bal hiya sunnatu nabiyyik sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Taus ni anak murid Ibnu Abbas, dia tabi'i, dia kata kami bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai duduk iqa', maka dia berkata ia adalah sunnah. Taus berkata, kami memandang perbuatan tersebut adalah tak elok bagi lelaki, nampak macam tak sopan, dia kata. Maka Ibnu Abbas kata, bahkan ia adalah sunnah Nabi kamu. Sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas dia tak peduli apa orang nak kata. Mungkin zaman ni lah, kalau kita tengok, peliknya dia buat benda tu, kita kata sunnah. Benda selagi mana sunnah, orang pelik ke orang tak pelik, no big deal. Kerana Nabi SAW buat benda tu, jadi kita pertahankan sunnah Nabi SAW. Manakala iqa' yang dilarang di dalam hadis ialah duduk di atas punggung
Sambal lah, letak sambal pula kat situ. Ini betul lah tuan-tuan, auto correct. Saya letak sambil, dia pergi tukar kepada sambal. Jadi ni bukan kitab masak-masak, tuan-tuan tukar ejaan tu jadi sambil. Manakala iqa' yang dilarang di dalam hadis ialah duduk di atas punggung sambil tangan diletakkan di atas lantai dan menegakkan peha dan betis. Boleh faham? Maksudnya, kalau kita tengok ni macam susah kita nak faham. Saya baca dalam beberapa kitab, ulama yang mensyarahkan hadis ni, mereka kata duduk iqa' ni ada beberapa jenis yang dilarang. Yang pertama, mereka kata duduk di atas punggung, lepas tu tangan letak atas lantai, kaki ni, peha dan juga betis, tegakkan dan dekatkan ke dada. Itu duduk iqa' yang dilarang. Sebahagian ulama kata begitu. Ada juga yang kata duduk iqa' ni macam mana? Duduk iqa' ni macam budak-budak duduk. Iaitu kita kaki kita tegakkan dua-dua kaki tegak, tapi kita renggangkan dia dan punggung letak di tengah-tengah, duduk atas lantai. Kan biasa budak-budak duduk macam tu kan? Dia apa? Dia tegakkan kedua kaki, begitu, lipat, jari tu dilipatkan, dia renggangkan, punggung dia tengah-tengah dan duduk atas lantai. Itu juga dilarang. Sebagai ulama mentafsirkan begitu. Iqa' yang dilarang, yang dimakruhkan. Ada juga yang mengatakan iqa' yang dimakruhkan ni duduk di atas kedua-dua kaki dan dalam keadaan kaki tu dibaringkan, bukan ditegakkan. Dibaringkan, maksudnya dua-dua kaki macam tu, lepas tu kita duduk di atas kaki tu. So ada 3 tafsiran iqa' yang disebut oleh para ulama dan ia adalah dilarang. Jadi senang cerita, yang selain daripada duduk yang saya sebutkan ini tak disuruh ataupun tak dituntut. Jangan buatlah. Iaitu yang pertama duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Duduk atas kaki kiri, baringkan kaki kiri duduk atas dia dan tegakkan kaki kanan. Dan yang kedua, duduk antara dua sujud iqa', tegakkan kedua-dua kaki, lipatkan jari di bawah, duduk di atas tumit. Ini yang dituntut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh kita amalkan yang itulah. Kita amalkan yang tu. Baik. Maklumat tambahan. Sunnah duduk istirahat. Sunnah untuk duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Duduk istirahat ni iaitu duduk yang ringan, duduk yang sekejap, duduk yang tak lama, sekejap aja. Ketika bangkit daripada rakaat berikutnya selain bangkit dari duduk tasyahud. Maksud kalau rakaat yang pertama kita nak bangkit daripada sujud yang kedua tu. Bila kita nak bangkit daripada sujud yang kedua, kita dituntut untuk duduk sekejap. Duduk sekejap. Duduk sekejap je tak apa. Itu adalah sunnah. Ataupun rakaat yang ketiga kita nak bangkit untuk rakaat keempat, duduk sekejap. Kalau tasyahud awal tu memang duduk lah sebab kita nak baca tasyahud. Yang ni duduk untuk duduk sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, yang mana rakaat tersebut tidak ada tasyahud. Rakaat pertama dan rakaat ketiga. Bila kita nak bangkit daripada sujud yang kedua tu, duduk sekejap. Itu adalah sunnah. Ya, sebab tu saya sebut iaitu duduk yang ringan, yakni yang tidak lama ketika bangkit ke rakaat berikut selain bangkit dari duduk tasyahud. Duduk ini adalah sunnah. Daripada Abu Qilabah, dia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik bin Huwairith Al-Laisi bahawa annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yadhhad hatta yastawi qa'idah. Hadis riwayat Bukhari. Yang mana dia Malik bin Huwairith kata, aku anak murid dia kata, Malik bin Huwairith sahabat Nabi. Dia kata dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Malik ni kata aku tengok Nabi solat bila Nabi berada pada rakaat yang ganjil. Ya tuan-tuan saya terpaksa padam saya punya komputer ni sebab dia punya bateri dah dekat nak habis. Saya pasang kat saya punya laptop. Saya pasang saya punya apa? Saya syarah sikit lagi. Lepas tu kita tengok pada soal jawab lah. Tapi sebenarnya memang kita dah hampir sejam dah kita berkuliah pun. Dia hujung-hujung je ada gangguan kan. Biasanya kuliah kita memang sejam lah. Baik. Saya sambung balik, iaitu berpaut di lantai setelah bangun daripada sujud. Itu adalah sunnah juga. Kenapa disyariatkan untuk kita berpaut di lantai? Supaya kita tak terjatuh ke belakang. Supaya bila kita bangun tu kita stabil. Maka sebab itu Nabi SAW menunjukkan cara bila nak bangun daripada sujud, nak berdiri, berpaut di lantai dengan tangan. Cuma yang ni sunnah.
Sebab itu saya bawakan hadis Malik bin Huwairis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Malik bin Huwairis dan Amr bin Salimah, mereka menunjukkan di dalam solat mereka kepada anak murid mereka bila nak bangun saja daripada sujud yang kedua, iaitu kata Ayub mengatakan wa kana zalika syekh, iaitu Amr bin Salimah, yutimmu takbir, menyempurnakan takbir, wa iza rafa'a ra'sahu mi'ani sajdatil thaniyah, apabila dia angkat kepalanya daripada sujud yang kedua, jalasa, duduk, wa'tamada 'alal ard, dan berpaut di lantai, summa qam, kemudian dia bangun berdiri. Hadis riwayat Bukhari. Adapun berkaitan dengan menggenggam tangan ketika bangun daripada sujud untuk berdiri, sememangnya ada pandangan ulama yang mengatakan orang yang ingin bangun daripada sujud menggenggam tangannya di lantai. So genggam macam tu. Ya. Okey, menggenggam tangan begitu. Tetapi pandangan inilah berdasarkan hadis yang tidak sahih. Imam Nawawi mengatakan hadis tersebut dhaif, tiada asal baginya. Al-Azraq bin Qais berkata, "Ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fi shalah, ya'tamidu 'ala yadayhi idza qam. Faqultu ya hadha ma hadha ya Aba Abdurrahman?" Qala ra'aitu Rasulullah sallam yu'jinu fi shalah. Yu'jinu fi shalah yakni ya'tamid. Kata hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Awsat, dia kata Azraq bin Qais kata, aku melihat Abdullah bin Umar mengenggam tangannya dalam salat ketika dalam keadaan dia berpaut pada dua tangannya apabila nak berdiri. Maka aku bertanya, apakah ini wahai Abu Abdurrahman, iaitu Ibn Umar? Dia menjawab, aku melihat Rasulullah SAW menggenggam tangannya dalam salat iaitu berpaut. Ibn Rajab juga mendhaifkan riwayat ini kerana perawi bernama Haitham tidak dikenali oleh ulama hadis. Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz Al-Minhaj mengatakan, wa in sahha humila ala dhalika wa yakunu al-murad bil ajin asy-syai' al-kabir la ajinil ajin kama qil. Jika hadis ini sahih, maka mesti ditafsirkan dengan penafsiran iaitu menjadikan kedua tapak tangannya di atas tanah, dan yang dimaksudkan itu adalah al-ajin, iaitu orang yang tua, bukan orang membuat roti. Bukannya ajin ni orang yang menggenggam doh buat untuk tepung. Sebab tu dia kata genggam. Tapi ada juga ajin bermaksud orang tua. Oleh itu tidak ada apa-apa kelebihan pada perbuatan menggenggam tangan dan meletakkannya di lantai sewaktu ingin berdiri setelah sujud. Namun menggenggam tangan di atas lantai ketika bangun dari sujud tidaklah membatalkan solat. Lebih-lebih lagi jika seseorang itu berbuat demikian atas sebab keadaan dan kemampuannya ketika itu, maka menggenggam tangan ataupun tidak menjadi satu kesalahan. Jadi terdapat juga riwayat yang mengatakan berpaut dengan lutut dan peha, yakni tidak berpaut pada tanah, tetapi hadis ni juga lemah kerana sanad terputus. Ada riwayat kata berpaut pada lutut, berpaut pada peha dan lutut, tetapi hadisnya tidak sahih. Yang sahih berpaut pada tanah supaya kita lebih stabil lah untuk berdiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi saya tengok kalau ada soalan, kita dah habis dah bincang bab ni. InsyaAllah pada minggu depan kita akan cuba untuk bincang duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya berkaitan dengan kesalahan imam di dalam salat. Jika imam tersalah dalam membaca Al-Fatihah, kita sebagai makmum tegur tetapi imam abaikan, apa makmum patut buat? Teruskan bersama imam atau mufarakah, atau teruskan dulu hingga rakaat akhir, jika imam tak tambah rakaat kita mufarakah? Boleh Ustaz jelaskan apa kesalahan imam yang membolehkan kita mufarakah dan apa pula kesalahan imam yang masih boleh diikuti? Kesalahan imam di dalam Al-Fatihah merupakan kesalahan di dalam rukun. Dan kesalahan dalam rukun ini untuk Fatihah ada dua keadaan. Yang pertama, kesalahan dalam meninggalkan mana-mana ayat di dalam Al-Fatihah, ataupun kesalahan dalam bacaan sehingga mengubah makna. Jika dua kesalahan ini dilakukan oleh imam, maka wajib ke atas makmum untuk menegurnya. Dan apabila menegur imam dan imam tidak mempedulikan teguran makmum, maka wajib dalam keadaan itu kepada makmum untuk mufarakah. Tak boleh lagi ikut dia. Wallahu a'lam. Doktor, about lengan baju yang ni apply for both lelaki dan perempuan ke? Perempuan memang kena jangan lipat baju. Kalau lipat baju terbuka lah lengan dia, tak sah lah solat dia. Aurat kan? Saya cuba nak merapatkan dua tumit kaki
ketika sujud sebab nak ikut sifat salat Nabi, tetapi pergerakan tu lebih 3 kali. Adakah salat saya sah? Pergerakan lebih pada 3 kali. Pergerakan yang lebih pada 3 kali adalah pergerakan yang bukan termasuk dalam pergerakan di dalam salat. Kalau pergerakan itu termasuk dalam pergerakan di dalam salat, ia tak termasuk dalam pergerakan yang dilarang. Jadi tak ada masalah. Saya tak faham macam mana pergerakan yang lebih pada 3 kali tu. Kerana bila kita angkat 2 kaki kita letak untuk rapat, sekali je. Kan? Bila kita nak sujud, kan kita letak kita punya lutut, lepas tu kita letak kita punya tangan, letak kepala, lepas tu kaki yang 2 tu kita rapat kan, kita angkat rapat. Sekali angkat je. Ya. Sah ke solat jika saya guna sarung tangan dan berstoking ketika musim sejuk di negara 4 musim? Mengikut pandangan yang sahih dalam kalangan ulama, ya, sarung tangan kalau kita pakai dan kita solat tidak membatalkan sujud kita. Walaupun ada sebagian ulama kata kena buka tangan ni. Kena buka, dia kata tak boleh ada lapik. Tetapi pendapat yang sahih dalam kalangan para ulama, boleh pakai sarung tangan. Seperti mana kita boleh pakai stokin. Tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Nak tanya bacaan duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ialah Rabbighfirli dan juga Allah Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Itu di antara bacaan yang sahih di dalam duduk antara 2 sujud. Apakah ada amalan dalam solat orang Melayu yang tiada asas? Yang tunduk-tunduk sebelum bagi salam. Macam ni ya. Yang tu tidak ada asal ya. Itu di antara contohlah. Ustaz, kalau nak membatalkan solat ada cara-cara tertentu ke? Pertamanya, kita dilarang untuk membatalkan solat tanpa sebab. Tak boleh batalkan solat tanpa sebab. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Tetapi jika di sana ada keperluan untuk membatalkan solat, umpamanya apabila imam telah mendirikan solat fardu sedangkan kita masih ada pada rakaat pertama dalam solat sunat, maka kita dituntut untuk membatalkan solat kita untuk mengikuti imam. Untuk mengikuti imam berdasarkan kepada hadis idza uqimati salah fala salata illa al-maktubah atau kama qala. Apabila telah didirikan salat berjemaah, maka tidak ada salat lain melainkan hanya salat yang bersama dengan imam sahaja. Jadi kalau kita nak batalkan salat yang kita sedang berada di dalamnya, ada 2 cara. Yang pertama, mengikut para ulama. Yang pertama, kita bagi salam. Kerana dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, walaupun hadis tu ada perbahasan, ada sebahagian ulama yang mendhaifkan dia, iaitu miftahu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Salat ni dia punya kunci nak masuk ialah takbir, yang nak mengeluarkan kita daripada salat ialah membagi salam. Ada sebagian ulama kata kita nak batalkan solat kita walaupun dalam keadaan berdiri kita bagi salam. Tetapi sebahagian ulama kata tak perlu bagi salam, just keluar je daripada solat. Kerana solat kita tak sah pun pada waktu tu. Jadi saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, wallahu a'lam. Soalan, ujung kaki itu semua jari ke wajib? Tidak, hanya sebahagian sahaja. Yang penting letakkan hujung jari itu di lantai. Sebahagian sudah memadai. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bolehkah kita baca doa dari Al-Quran di dalam sujud? Membaca Al-Quran di dalam sujud adalah dilarang. Seperti mana hadis Ali bin Abi Talib, dia kata, Nahana Nabi SAW an naqra al-Quran wa nahnu fi sujud. Atau kama qala. Nabi SAW melarang kami untuk kami membaca Al-Quran dalam sujud. Tetapi kalau ayat Quran itu mengandungi doa dan kita baca doa tersebut di dalam sujud dengan tujuan untuk berdoa dengan lafaznya, maka ia tidak dilarang. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh kita makan ubat untuk hentikan period ketika bulan puasa sebab takut darah haid keluar lama ketika di bulan Ramadan? Imam Malik pernah ditanya masalah ini, iaitu perempuan yang memakan ubat untuk menghentikan darah haid dia untuk tujuan tertentu, maka Imam Malik mengatakan dibenarkan selagi mana tidak memudaratkan. Jadi kalau tak memudaratkan diri, kita nak makan ubat untuk menghentikan, maka tidak menjadi masalah.
Kalau memudaratkan kesihatan, memudaratkan diri, boleh membahayakan nyawa ataupun membahayakan mana-mana anggota, maka ia dilarang. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kaki kanan saya sakit jika menegak, boleh saya flatkan kaki? Kalau dia flatkan ni sunnah. Tegakkan kaki ketika mana duduk iftirash dan juga duduk tahiyat akhir ni, duduk tawarruk ni, duduk macam tu kita lipatkan kaki tu sunnah. Jadi kalau kita sakit tak mampu, kita flatkan, sah salat, tapi tak dapatlah pahala sunnah. Tapi kalau kita memang betul-betul tak mampu, insya-Allah pahala tu kita dapat juga kalau kita memang ada niat nak buat cuma tak mampu. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bacaan sujud sahwi dan sujud tilawah, adakah boleh baca subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, baca sekali atau 3 kali? Mohon sertakan dalil. Tidak ada perbezaan dalam hadis yang sahih, tidak ada beza bacaan di antara sujud sahwi dan juga sujud dalam solat. Maka kita baca sama seperti mana sujud di dalam solat. Subhan rabbiyal a'la. 3 kali pun okey. Wallahu a'lam. Untuk sujud tilawah, ada bacaan yang sajadah wajhiyal ladzi tu. Sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu tu. Tetapi riwayat itu pun ada sebahagian ulama mengkritiknya. Ada sebahagian ulama mengkritik riwayat itu dari sudut kesahihan sanad. Tapi dia adalah riwayat yang dhaif, kalau nak diamalkan pun tak ada masalah. Tetapi kalau nak baca bacaan dalam sujud biasa pun okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf soalan keluar daripada tajuk perbincangan malam ni. Boleh doktor bagi tips untuk kuasai bahasa Arab? Jazakallah khair. Wa antum fazakumullah khair. Nak kuasai bahasa Arab, kena belajar dulu nahwu dan saraf. Kemudian kena banyak membaca kitab-kitab Arab. Saya dulu pun sebelum saya boleh baca sikit-sikit kitab Arab ni, saya banyak baca kitab Arab. Walaupun tak faham, saya buka kamus. Wallahu a'lam. Ustaz, duduk istirahat boleh dengan cara duduk iqa'? Dalam hadis cuma menyebutkan duduk iqa' adalah dengan duduk untuk antara dua sujud. Duduk istirahat ni dikembali kepada hadis Ibnu Umar tadi, iaitu duduk iftirash. Waalaikumsalam. Apakah fadilat sahih mengenai nisfu Sya'ban? Ulama berbeza pendapat tentang malam nisfu Sya'ban. Ada kelebihan ke tak ada? Sebahagian ulama mengatakan riwayat-riwayat yang ada dalam nisfu Sya'ban ini hadisnya banyak dan ia terangkat menjadi hasan li ghairi. Tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak ada fadilat. Apa pun dia sama seperti malam-malam yang biasa. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Walaupun dulu saya pernah berpendapat dengan pendapat yang pertama, tetapi saya telah mengkaji. Setelah saya mengkaji beberapa ulama yang menulis dalam masalah ni, ternyata hadis-hadis berkenaan dengan nisfu Sya'ban ini tidak sahih. Hadisnya dhaif, tidak ada kelebihan apa. Walaupun ulama berbeza pendapat dalam masalah ada kelebihan ke tak ada kelebihan, tetapi mereka tetap sepakat mengatakan tidak ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Setiap orang beribadat seperti mana yang dia suka. Maksudnya seperti mana yang dilarat, dia buat apa saja yang dia larat, baca Quran ke apa ke. Itu pun kalau dia percaya ada kelebihan lah pada malam tu. Kalau tak, dia kembali kepada malam biasa, mampu kita buat ibadat. Apa saja okey, tidak ada amalan yang khusus. Tak ada baca Yasin 3 kali apa semua, tak ada. Yang khusus daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya tak boleh duduk, cara first Ustaz sebut iftirash, sebab sakit tak tahan lama kaki kanan tu, boleh tak duduk atas tumit dan jari kaki flat di atas jadah? Kalau kita tak boleh nak lipatkan nak tegakkan kaki kanan tu, kita boleh flatkan dia. Kalau memang tak mampu, duduk di atas kaki kiri. Jangan duduk di atas dua-dua tumit, kerana itu termasuk dalam iqa'ah yang dilarang.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ada dalil mengatakan sunnah solat Isyak pada pukul 11 malam? Zaman Nabi tak ada jam-jam ni kan. Yang Nabi sebut ialah kalau tidak laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila thuluthil lail. Kalau tidak kerana aku menyusahkan umatku, sudah pasti aku akan mengarahkan mereka untuk solat Isyak sepertiga malam. Tetapi para ulama bahas, Nabi SAW ada juga solat Isyak awal. Kalau sahabat berhimpun awal di masjid pada waktu Isyak, Nabi akan salat awal. Kalau sahabat lewat, barulah Nabi lewatkan. Kerana Nabi SAW nak meringankan para sahabat, tidak menyusahkan, tidak menyukarkan. Jadi kita ni kalau zaman sekarang solat di masjid awal, jadi kita pergi solat kat masjid lah. Kecuali kalau masjid-masjid yang jemaah dia mampu untuk tunggu lewat, so kita lewatkan sepertiga malam. Ustaz, boleh tak kita nak tukar cara takbir? Contoh subuh kita buat angkat imam takbir Imam Syafi'i, Zuhur Maliki dan selainnya. Saya tak tahu apa beza Syafi'i dengan Maliki. Yang kita bincang dulu ni adalah Syafi'i dan juga Hanbali. Syafi'i mengamalkan satu saja, manakala Hanbali dia ada beberapa. Dia kata semua tu sunnah. Begini sunnah, begini juga sunnah. Ya, kalau kita nak ikut mana-mana pandangan pun, ini adalah isu ijtihad, tidak menjadi masalah. Wallahu. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ada ketentuan doa kunut witir dalam solat witir di bulan Ramadan? Ada riwayat daripada sahabat yang mana mereka witir setelah separuh yang terakhir di bulan Ramadan. Banyak sangat soalan ni. Saya tengok mana-mana yang mampu je lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya di Johor, dia kata. Selepas solat saya tidak mengikut imam untuk berzikir bersama. Salah ke tindakan saya? Kerana saya pernah dinasihat tidak beradab. Tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi menunjukkan Nabi ini berzikir beramai-ramai bersama dengan sahabat dengan satu suara. Dan tidak ada juga riwayat yang menunjukkan Nabi berdoa bersama-sama lepas salat dengan satu suara. Jadi kalau kita nak zikir sendiri dengan suara yang slow, tidak ada masalah, tidak beradab di sana. Wallahu a'lam. Masa tengah dirikan solat sunat tiba azan, perlu diteruskan ke solat itu, teruskan solat itu, tidak ada masalah. Yang tadi tu kalau imam dah mendirikan solat. Kalau imam dah mendirikan solat, kita masih pada rakaat pertama solat sunat, dan kita boleh kita batalkan untuk mendapatkan pahala berjemaah bersama imam. Kalau kita dalam rakaat kedua, kita boleh teruskan rakaat kedua tu sehingga bagi salam, kemudian kita ikut imam. Doktor, kalau kita tak boleh baca surah panjang-panjang dalam solat fardu seperti solat fajar, boleh tak kita baca daripada mushaf di depan kita? Boleh, mengikut majoriti ulama, tidak menjadi masalah. Ketika sujud, dahi terletak di atas telekung. Dahi terletak di atas telekung kerana angin. Adakah batal salat ni? Sebab ada pendapat ustaz yang kata tak, solat tak sah. Betul, ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i kata waktu kita sujud, kita tak boleh letakkan sesuatu di atas di antara kita dahi dengan lantai kalau benda tu bersambung dengan kita. Tak boleh. Tetapi majoriti ulama tidak mensyaratkan demikian. Jadi kalau ikut pendapat majoriti, tidak ada masalah. Ya. Mazhab Syafi'i dia agak strict sikit, dia kata mesti dahi ni terbuka dan tidak boleh ada sesuatu yang menghalang kita dengan lantai kalau benda tu bersangkut dengan kita, iaitu pakaian kita. Wallahu. Salam Dr. Waalaikumsalam. Salah seorang jemaah di sebelah jatuh, mungkin serangan jantung. Bolehkah kita tamatkan salat itu atau tunggu sehingga salat selesai salat? Untuk menyelamatkan nyawa orang, yang kita rasa kita mampu untuk selamatkan dia,
kita dibenarkan untuk membatalkan solat. Bahkan mungkin wajib untuk kita batalkan solat untuk menyelamatkan nyawa. Kerana solat ni boleh ganti kemudian. Wallahu a'lam. Doktor undi 18 bagi yang dah matang. Yang ni saya tak mahu masuk lah. Ini bab politik tuan-tuan. Kita pun pening kepala tengok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana lipat seluar untuk tidak isbal? Yang ni ada perbahasan penting di kalangan para ulama. Pertama kena tengok hukum isbal. Ada ulama yang kata isbal ni kita melabuhkan pakaian bawah pada buku lali untuk lelaki. Sebahagian ulama kata haram secara mutlak. Ya. Sebahagian ulama kata haram. Manakala sebahagian yang lain mengatakan ikut pada niat. Kalau niat mengatakan dia buat tu bukan untuk sombong, maka tak haram. Saya pegang pada pendapat yang kedua ni. Kalau saya pegang pada pendapat yang kedua, saya lipat seluar makruh. Lepaskan seluar bawah pada buku lali bukan sombong, harus. Maka tak payah lipat. Tapi kalau dia pegang pada pendapat isbal haram, lipat makruh, maka dia kata lipat makruh je, isbal tu haram, maka saya lipatlah. Jadi ada dua cara di situ. Terpulang pada mana-mana pendapat yang kita nak ambil. Saya wallahu alam, saya setuju dengan pendapat yang kedua. Baik. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Jika sujud adakah rambut pada dahi okey bila tak guna songkok? Macam saya sebut tadi, mazhab Syafi'i dia mensyaratkan jangan ada sesuatu yang menghalang. Sikit terbuka pun dah kira okey. Kalau semua sampai tutup habis rambut tu maka tak sah mazhab Syafi'i. Tapi majoriti ulama tidak mensyaratkan demikian. Majoriti ulama dia tak syaratkan mesti dahi tu terbuka. Kalau ada rambut yang menghalang selagi mana dahi tu letak di atas lantai maka dikira sah. Demikian dipilih pandangan yang dipilih oleh Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin. Wallahu alam tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Maaf kalau ada soalan-soalan yang tertinggal, soalan terlalu banyak. Kalau ada yang tertinggal tu saya minta maaf banyak-banyak. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nia yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. Wallahu a'lam.